Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat semua warga SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam program Bual Bicara, yang mana hari ini fokus perbincangan adalah berkaitan dengan kerjaya dan juga lepasan pelajar yang bersesuaian dengan bidang yang dipilih. Sebagaimana yang kita maklum, pelajar SMK Mutiara, kemahiran dan juga kecenderungan adalah lebih ke arah kemahiran. Maka hari ini kita berbesar hati untuk menjemput seorang lagi ahli panel yang berikutnya untuk berkongsi tentang kerjaya, iaitu Encik Azhar daripada Kolej Vocasional Labuan. Selamat datang saya ucapkan Cikgu Azhar. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya di pihak sekolah rakamkan kerana kesediaan hadir pada program pada hari ini. Sekiranya Encik Azhar sudah bersedia, kita boleh memulakan perbualan kita hari ini. Ya, sebenarnya. Untuk soalan yang pertama, saya ingin bertanyalah, seringkali kita mendengar tentang perkataan TVET kan, TVET. Mungkin kita guru-guru ni sedia maklum dengan perkataan TVET, tetapi pelajar mungkin kurang faham apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan TVET. Mungkin Encik Azhar boleh terangkan kepada semua penonton. Okey, untuk makluman pelajar SMK Utara dan kaunselor. Okey, TVET ni adalah singkatan daripada Technical and Vocational Education Training, ataupun lebih dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, iaitu ialah satu proses di mana pendidikan TVET ni adalah lebih menuju ke arah industri yang memerlukan tenaga mahir yang terlatih serta berkemahiran tinggi lah. Makna kata di sini untuk pelajar yang memasuki bidang TVET ni, industri ni akan melahirkan pelajar yang ada kemahiran tinggi lah dalam bidang-bidang yang tertentu. Okey, maksudnya TVET ni dia lebih kepada aspek kemahiran, berbeza dengan sekolah yang menekankan akademik ya. Baik, itu sedikit sebanyak maksud perkataan TVET yang saya yakin pelajar-pelajar yang mendengar perkongsian pada hari ini akan faham lebih lanjut apabila perkongsian kita masuk secara lebih mendalam. Baik, kita akan lihat pula persoalan kedua. Di vocational Labuan juga terdapat TVET ya, sebagaimana program-program di KB di negeri lain. Tetapi untuk di Labuan, apakah jenis program yang ditawarkan di Kolej Vocational Labuan? Okey, pada tahun 2021 ini, KB Labuan menawarkan 6 program, 5 program sijil vocational Malaysia dan 1 program sijil kemahiran Malaysia penuh lah. Untuk sijil SPM kita ada 5 kursus. Yang pertama teknologi elektrik, elektronik, pemisinan industri, timpalan dan automotif. Mana kata yang untuk SKM pula kita ada pembinaan bangunan residensi. Yang ni kita ada sampai tahap 3 lah. Makna kata sama level dengan ILP. Okey, maksudnya secara umumnya ada 6 yang ditawarkan di KB Labuan ya. Okey, mungkin untuk makluman lebih mendalam, pelajar-pelajar boleh jumpa kaunselor di sekolah SMK Labuan Mutiara sendiri ataupun berkunjung ke KB ya untuk mendapatkan sendiri maklumat. Baik, seringkali juga kita mendengar tentang college vocational dan juga sekolah menengah teknik. Kadang-kadang ada perbezaan ya yang pelajar kurang tahu, dan kadang-kadang guru sendiri pun agak keliru. Mungkin hari ini Encik Azhar boleh terangkan apakah sebenarnya perbezaan aliran di antara college vocational dan juga sekolah menengah teknik biasa. Okey, untuk perbezaan antara KB dan SMT ataupun sekolah menengah teknik. Okey, pengajian di KB ni akan berlangsung selama 4 tahun. Mana kata dia gunakan sistem semester lah. Mana kata 1 tahun 2 semester, jadi 8 semester lah untuk habiskan sepanjang 4 tahun pengajian di KB. Dan dia pelajar di KB tak akan diduduki SPM, tapi dia diganti dengan sijil vocational Malaysia lah, yang setara dengan SPM. Makna kata dia akan ambil 2 subjek saja, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Makna kata dari situ dia boleh gunakan SPM untuk mohon kerja ataupun sambung ke peringkat diploma lah, diploma vocational Malaysia di KB yang sama lah. Dan pelajar akan menamatkan pengajian di KB ini akan mendapat 3 sijil. Yang pertama SPM, yang kedua
SKM tahap 3 dan akhir sekali Diploma Vocational Malaysia lah. Okey. Untuk dia dapatkan DVM, pelajar tu perlu lulus akademik untuk SBM tu 2.0, manakala untuk vocational pula 2.67. Okey, untuk lulus di KV tu sangat mudah lah. Mana kata pelajar tu boleh mana kata kena jaga disiplin daripada kehadiran dan sikap dia lah. Memang dia boleh habiskan pengajian tu daripada 2 tahun di SPM dan 2 tahun di PM dengan cemerlang lah hingga dia convocation. Okey, untuk pengajian di SMT ataupun teknik pula akan berlangsung selama 2 tahun. Pelajar ini akan duduki SPM. Dia ada 6 subjek teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Maths, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam ataupun Moral. Dan tambahan lagi, dia untuk subjek teknikal, dia ada 3 subjek lah. Dia bergantung kepada bidang pelajar terpilih. Sama ada untuk teknik kita ada 8 lah. Sama ada pelajar tu pilih business study, teknologi awam, mechanical, elektrik dan elektronik, automotif, kimpalan, pemisinan industri ataupun penyaman udara. Mana kata lepas habis tu dia boleh sambung lagi untuk masuk matrik, STPM, diploma ataupun A-level lah yang paling tinggi. Okey, maksudnya selesai daripada KV, pelajar KV pun masih berpeluang untuk pergi ke matrik ataupun tingkatan 6 Untuk SMT. Untuk SMT. Maknanya sudah pelajar KV, dia habis diploma, dia terus boleh bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta ataupun dia sambung pengajian di universiti teknikal yang menawarkan kursus daripada KV tu. Menggunakan sijil kemahiran yang diperolehi daripada KV itu sendiri. Okey, itu perbezaan antara college vocational dan juga sekolah menengah teknik. Okey, jadi sekira hari ini mungkin pelajar-pelajar yang sebelum ni agak keliru perbezaan antara KV dan juga sekolah menengah teknik, hari ini sedikit sebanyak sudah dapat gambaran tentang perbezaan tersebut. Okey, sekarang kita tengok pula ya Encik Azhar, apakah sebenarnya syarat umum dan juga khusus yang diperlukan untuk calon yang berminat masuk ke College Vocational Labuan? Sebab kalau kita tahu setiap sekolah dia ada penilaian ataupun kriteria yang diperlukan. Macam mana pula dengan College Vocational Labuan? Okey, untuk syarat umum kemasukan ke KB, pelajar tu calon tu mestilah warga negara Malaysia, mempunyai bersekolah bantuan penuh kerajaan DPM lah, menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK, menduduki pentaksiran pasukan sekolah PBS tahun semasa, pentaksiran bidik darjah PBD, penilaian aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK, penilaian psikometrik PPSI, sihat tubuh badan, bebas sakit kronik ni, lebih daripada sakit jantung lah, jantung, asma, lelah, memang tak digalakkan untuk mohon usul di KB lah, sebab ia akan membataskan pelajar tu untuk kerja-kerja amali dan praktikal lah. Okey, yang seterusnya pelajar tu tidak rabun ataupun buta warna. Ini untuk khusus teknologi elektrik dan elektronik. Yang seterusnya pelajar tu mesti berminatlah dengan kursus yang dia pohon. Okey, untuk syarat khusus pelajar tu mestilah memperolehi sekurang-kurangnya tahap 3 lah untuk subjek untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan reka bentuk teknologi ataupun asas sains komputer dalam pentaksiran bidik darjah. Okey, itu antara syarat umum dan juga syarat khusus yang diperlukan untuk pelajar yang berminat untuk mohon ke College Vocational Labuan. Okey, Encik Azhar, kadang-kadang sekarang ni kan kita dengar tentang macam-macam istilah kan, PBS, PKSK, dan mungkin sekarang ni
baru timbul perkataan PKSK, yang mana kalau guru-guru kurang faham pun akan keliru apa sebenarnya PKSK dan apakah elemen di dalam PKSK. Jadi mungkin hari ini Encik Azhar boleh terangkanlah apa yang dimaksudkan dengan PKSK atau pentafsiran kemasukan sekolah khusus dan apakah institusi yang terdapat di bawah PKSK itu sendiri. Okey, untuk PKSK ni adalah satu ujian penilaian yang menggantikan pentafsiran tingkatan 3 disebabkan PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada Mac 2020. Okey, penilaian PKSK ni diguna pakai untuk kemasukan pelajar daripada tingkatan 3 2020 untuk kemasukan tingkatan 4 tahun 2021 untuk sekolah menengah agama, sekolah menengah teknik, sekolah menengah sains dan maktab tentera diraja, dan tahun 1 di Kolej Vokasional Malaysia. Okey, untuk item-item elemen yang terdapat dalam PKSK ni ada 3 bahagian lah. Mana kata bahagian A, bahagian B, dia lebih kepada soalan objektif. Soalan ni pelajar perlu menjawab secara atas talian. Mana kata pelajar kena datang ke tempat ujian untuk menjawab soalan tu dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Mana kata yang bahagian akhir, bahagian C, pelajar ni akan dinilai berdasarkan minat pelajar tu. Mana kata dia ada 2 soalan yang saya tahulah. 2 soalan, dia tanya lebih apa minat dan kita pelajar tu, kita pelajar tu lah. Mana pelajar tu akan membuat karangan apa yang dia minat, dan dari situ jugalah penilaian tu, pelajar tu dia akan diagihkan ataupun diletakkan ikut dia punya bidang dan minat dia lah, sama ada di sekolah agama, sekolah menengah teknik, sekolah menengah sains, maktab diraja ataupun Kolej Vokasional Malaysia. Okay, maksudnya dalam PKSK tu dia menyeluruh kepada semua pelajar, kemudian diagihkan mengikut minat pelajar itu sendiri. Ya. Okey, seandainya minat pelajar tidak ke arah kolej vokasional, maksudnya pelajar tidak akan diterima masuk ke kolej vokasional. Ya, lebih kurang begitulah. Okey. Jadi saya kira untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk mohon ke kolej vokasional ataupun mana-mana institusi seperti sekolah menengah sains, maka mereka perlu untuk memahami kecenderungan minat mereka sendiri ya. Sekiranya tidak cenderung ke arah teknikal, maka tidak berjayalah ke kolej vokasional gitu ya. Okey, terima kasih Encik Azhar untuk soalan kelima. Sekarang kita tengok pula soalan yang berikutnya. Apakah kelebihan sekiranya pelajar sambung pengajian di kolej vokasional berbanding dengan sekolah harian biasa? Okey, kelebihan pelajar yang menyambung pelajaran di KB ni selepas tamat pengajian di KB, pelajar lulusan SPM akan mendapat 3 jenis sijil lah. Iaitu yang pertama, sijil SPM. Sijil SPM dia setara dengan SPM. SPM apa Vokasional Malaysia. Sijil Vokasional Malaysia. Dia setara dengan SPM. Mana kata ada pelajar tu akan menduduki dua subjek lah, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang kedua, SPM tahap 3 dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang ketiga, Diploma Vokasional Malaysia bawah MQA lah untuk sambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda. Okay, manakala untuk pelajar lulusan SPM penuh, iaitu yang mengambil pembinaan bangunan residensi, pelajar akan mendapat 3 jenis sijil juga, iaitu yang pertama SPM. Yang ini bukan SPM standard yang sekolah harian, tapi SPM untuk aliran vokasional lah. Dia ada 2 subjek, BM dan Sejarah. Yang kedua MPAK, mata pelajaran aliran kemahiran. Dia ada 3 subjek. Yang pertama bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam ataupun moral. Dan yang akhir sekali SPM tahap 3 untuk pembinaan bangunan residensi. Okey, maksudnya sijil yang membezakan antara kolej vokasional dengan sekolah harian biasa yang lain kan? Ya. Okey, bukan saja ada sijil vokasional yang mana merangkumi BM dan juga sejarah, tetapi ada juga sijil kemahiran yang iktiraf
kemahiran pelajar sepanjang tempoh pengajian tu. Ya, betul. Okey, sekarang kita nak tahu pula ya, apakah peluang pekerjaan terbuka luas ataupun macam mana setelah pelajar tamat belajar di kolej profesional? Okey, untuk peluang pekerjaan ni sangat terbuka luas untuk pelajar lah. Kalau belajar kami sama ada dalam penjawatan awam ataupun swasta, dia bergantung kepada pelajar itu sendiri untuk memilih dengan menggunakan 3 jenis sijil tu, sama ada sijil vocasional Malaysia, sijil kemahiran Malaysia ataupun diploma vocasional Malaysia. Okey. Maksudnya dengan sijil yang ada tu pelajar perlu pandai merebut peluang untuk mencari pekerjaan setelah tamat pengajian mereka ya. Okey. Peluang pekerjaan kita sudah tahu menggunakan CJ yang ada. Jadi sekarang macam mana pula cabaran pekerjaan ataupun kerjaya pelajar masa kini? Cabaran masa sekarang, kebanyakan tempat kerja memerlukan pekerja yang terlatih dan berkemahiran tinggi, terutamanya dalam sektor-sektor minat tertentu seperti kilangan, perindustrian, perkapalan, elektronik dan elektronik lah. Okey, Encik Azhar, sekarang kita nak tengok pula ya tentang laluan kerjaya pelajar selepas tamat graduasi. Macam mana pula dengan situasinya pelajar yang setelah tamat daripada kolej profesional ataupun tamat graduasi, laluan pekerjaannya bagaimanakah mencabar ataupun sebaliknya? Okey, laluan kerjaya pasal KV sangat terbuka luas lah. Sama ada dalam sektor pejabat awam ataupun swasta, bergantung pada pilihan masing-masing. Sama ada pelajar tu bijak dalam menggunakan sijil yang dia bolehi dalam SPM, SKM dan DBM lah. Okey. Ataupun pelajar boleh menggunakan sijil vocasional Malaysia untuk sambung pengajian di Jaya Sarjana Muda di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN, iaitu Universiti Malaysia Perlis, Universiti Teknikal Melaka, Universiti Tun Hossain On dan Universiti Malaysia Pahang. Ini 4 universiti yang menawarkan kursus teknikal dan vocasional kepada pelajar-pelajar KV Malaysia. Okey, bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi cikgu di KB, ada 2 buah universiti yang menawarkan kursus dalam bidang pendidikan teknik dan vocasional, iaitu Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Yang kedua, Universiti Tun Hossain On. Yang ni yang universiti yang menawarkan pengajian pendidikan teknik dan vocasional lah. Okey, untuk pelajar SKM penuh pula boleh menggunakan sijil mereka untuk sambung pengajian tahap 4 dan tahap 5, iaitu Diploma Vocasional Malaysia untuk tahap 4 hingga diploma lanjutan kemahiran Malaysia dalam tahap 5. Ini dalam institut yang menawarkan tahap 4 hingga tahap 5. Okay, maksudnya selepas daripada tamat graduasi, bukan sahaja laluan kerjaya itu terbuka untuk pelajar, tetapi peluang untuk menyambung pengajian juga tidak terbatas pada lepasan graduasi kolej profesional. Ya, betul. Baik, dan saya kira soalan yang terakhirlah untuk sesi perbincangan pembual kita pada hari ini. Ada tak sijil kemahiran lain yang boleh pelajar tambah untuk keperluan industri? Okey, sijil yang lain ada, dia bergantung kepada pelajar itu sama ada dia nak kekalkan sijil-sijil yang dia dapat di KB ataupun dia nak menambah baik dia punya sijil dan kemahiran yang dia ada untuk melengkapkan lagi dia punya kemahiran untuk kegunaan dalam industri. Yang pelajar KB Labuan yang ambil lah, yang saya sebagai kaunselor, yang saya sarankan kepada pelajar untuk mengambil OJSP, iaitu All and Gas Safety Passport. Adalah satu lesen untuk pelajar tu untuk masuk dalam industri oil and gas lah, untuk bekerja di pelantan minyak di darat. Itu untuk bekerja di darat. Kalau bekerja di laut, dia ada lagi dia punya lesen lah, mana kata pelajar tu kena ambil inisiatif sendiri untuk membuat pelaburan untuk upgrade punya sijil kemahiran. Mana kata untuk sijil untuk lesen ni pelajar perlu berbelanja dalam
RM250 untuk khusus dia, untuk dapatkan kad, dan dia boleh gunakan kad tu untuk kerja di perantai minyak seperti kalau di Labuan ni ada Petronas, ada Shell, ada Caltex. Kalau kat luar sebenarnya mungkin ada BHP Petrol, ada Exxon Mobil dan lain-lain lah. Okey, untuk mengambil kursus ni, pelajar boleh mendaftar lah di NIOS. Kalau di Labuan, yang di Labuan lah. Untuk yang PKP ni dia ada dia tak ada face to face, dia lebih kepada online. Mana kata online tu lagi mudah lah untuk pelajar. Mana kata deposit dia 1 hari dan bayaran dia lebih murah lah. Mana kata untuk online pelajar perlu membayar dalam RM200 berbanding face to face RM250 untuk dapatkan CJ. Untuk dapatkan kad. Kad. CJ tu CJ kehadiran untuk tu, dan dia dapat kad tu untuk dia punya masuk kawasan perantai minyak untuk bekerja. Maknanya gaji pun mungkin ada lebih sikit lah berbanding yang dia dekat lah. Okey, yang seterusnya yang saya tanyakan kepada bekas pelajar KB Labuan lah, iaitu oil and gas pipe filter. Jadi lebih kepada pelajar yang ada basic welding. Mana kata pelajar tu kalau budak elektrik ke, elektronik ke, pemisinan ke, pembinaan memang tak sesuai. Dia kena ada basic welding. Mana kata ada basic welding, dia boleh masuk kursus tu berharga RM300. Mana dia ada kelas 4 hari dan ada exam. Dia lulus exam, terus dia dapat lesen untuk welding pipe filter untuk gas lah. Mana kata gaji yang saya tahu daripada penyedia latihan kursus ni 8K. 8K sebulan. Lumayan tu. Dia punya yuran khusus sangat minimal dalam RM300. Kalau pelajar tu memang berminat dalam kemahiran, dia akan ambil kemahiran. Kalau dia tak berminat, dia akan ambil ijazah. Kebanyakan pelajar lepasan KB, kalau yang pandai-pandai memang dia akan sambung ijazah. Kalau yang dia tahu dia malas belajar, dia lebih kepada, dia cenderung lebih kepada kemahiran. Dia malas macam buat tugasan, dia malas, dia cenderung pada kemahiran. Dia akan upgrade punya kemahiran dia daripada CCJ, kemahiran yang ditawarkan oleh penyedia latihan teknik dan profesional di seluruh Malaysia, ataupun CIDB ataupun NIOS sendirilah. Okay, maksudnya selepas daripada tamat college profesional, banyak sebenarnya peluang ataupun skill yang boleh di-upgrade oleh pelajar itu sendiri, tetapi bergantung kepada pelajar itu sama ada nak rebut peluang ataupun tidak, ya. Baik, itu sedikit sebanyak perkongsian tentang hala tuju kerjaya dan juga apakah sebenarnya yang ditawarkan di college profesional, yang mana saya yakin pelajar-pelajar SMK Mutiara amat sesuai untuk menyambung pengajian di bidang profesional, kerana latar belakang kalau kita tengok dari segi sosial budaya dan ekonomi pelajar SMK Mutiara ini cenderung ke arah college profesional. Dan saya kira perkongsian Encik Azhar pada hari ini sangat sesuai, dan semoga perkongsian yang telah diberikan pada hari ini memberikan sedikit manfaat kepada semua pelajar. Dan sebelum kita menamatkan sesi temu pada hari ini, sedikit kata-kata akhir Encik Azhar kepada semua pelajar dan juga ibu bapa sekolah menengah kebangsaan Mutiara. Silakan. Okey, kata-kata akhir daripada saya lah, jika pelajar yang berminat lah dengan kemahiran, silalah masuk ke KB dengan memilih bidang-bidang yang kamu minat. Dia akan boleh, tak nak kamu pilih tu sebab kawan. Sebab ramai yang masuk KB sebab ikut kawan, kebanyakan akan sangkut pada semester 1 dan akan pulang balik ke sekolah asal. Sebab dia datang masuk KB sebab kawan. Bila kawan balik ke sekolah asal, dia pun ikut. Kalau boleh masuk ke KB, biarlah pilihan masing-masing dan bukan pilihan kawan ataupun bukan pilihan mak ayah. Okey, untuk pelajar yang terlepas PKSK ataupun tak dapat mohon PKSK pada tahun 2020, boleh mohon secara walk-in ataupun rayuan bermula pada 5 Mac yang lepas. Borang Google Form boleh dapatkan daripada kaunselor anda untuk 6 program yang ditawarkan di KB Labuan. Jika ada yang berminat, boleh isi
Dan kita akan buat penawaran selepas pemasukan pelajar PSK online pada selepas 22 April nanti. Okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Azhar daripada College Vocational Labuan. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan pada masa yang datang, kita akan bersama-sama lagi untuk program yang berbeza. Maka dengan itu, sekian dahulu.